Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurhani binti Adirsilan akan membentangkan tugasan pentaksiran berterusan bagi subjek pengenalan pendidikan khas. Tajuk yang saya pilih dalam tugasan ini adalah berkaitan dengan palsi cerebrum atau lebih dikenali sebagai cerebral palsy atau CP. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kita tidak asing lagi dengan nama Muhammad Rizwan Muhammad Puzi, iaitu seorang atlet yang telah mencipta sejarah sebagai atlet negara pertama yang berjaya meraih pingat emas di Tamasya Paralimpik. Beliau juga telah disahkan pihak doktor menghidap cerebral palsy sejak berusia setahun. Oleh itu, apakah yang dimaksudkan dengan palsi cerebrum? Palsi cerebrum secara ringkasnya merupakan keadaan yang menjejaskan kawalan dan pergerakan otot. Palsi cerebrum juga telah menjejaskan kira-kira 2 hingga 2.5 kanak-kanak bagi setiap 1000 kelahiran hidup. Jabatan Kebajikan Masyarakat telah melaporkan bahawa terdapat 5,840 kanak-kanak yang menghidap palsi cerebrum di Malaysia antara tahun 2011 hingga tahun 2017. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah melaporkan bahawa 2,766 kanak-kanak berkeperluan khas pada tahun 2012 di mana 215 daripadanya menghidap cerebral palsy. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, palsi cerebrum berlaku kepada seorang hingga 2 orang daripada setiap 2,000 bayi yang dilahirkan dan 10 kali lebih kerap pada bayi yang dilahirkan pramatang serta bayi yang kurang berat badan. Kira-kira 87% kanak-kanak palsi cerebrum dapat hidup hingga dewasa dengan kadar purata hayat selama 30 tahun. Kerosakan yang berlaku pada otak terus kekal, tetapi ia tidak akan bertambah teruk. Hal ini bermakna kanak-kanak palsi cerebrum akan mengalami ketidakupayaan sepanjang hayat mereka. Palsi bermaksud kelemahan atau masalah menggunakan otot, manakala cerebrum bermaksud yang berkaitan dengan otak. Oleh itu, palsi cerebrum ialah penyakit apabila berlaku kerosakan otak dan menyebabkan kebolehan mengawal koordinasi dan pergerakan otot dalam badan pesakit terjejas. Antara punca-punca palsi cerebrum adalah kecederaan ketika mengandung, ketika melahirkan atau pada awal zaman kanak-kanak. Selain itu, palsi cerebrum juga boleh disebabkan oleh kekurangan oksigen ketika atau selepas bayi dilahirkan. Selain itu juga, palsi cerebrum juga boleh disebabkan oleh jangkitan yang merebak daripada ibu ke anak. Contohnya adalah jangkitan rubella dan jangkitan campak. Akhir sekali, jangkitan yang serius pada awal kehidupan kanak-kanak tersebut juga boleh membawa kepada palsi cerebrum. Berdasarkan hasil kajian, faktor genetik juga boleh menyebabkan palsi cerebrum, tetapi kes ini sangat jarang berlaku. Palsi cerebrum terbahagi kepada 3 kategori. Kategori pertama ialah atetoid atau dyskinetik, iaitu palsi cerebrum yang menjejaskan kedudukan badan dan mengakibatkan pergerakan yang tidak terkawal. Manakala kategori yang kedua iaitu ataxic, merupakan palsi cerebrum yang menyebabkan pergerakan tersekat dan terhentak. Selain itu, palsi cerebrum ini juga menjejaskan keseimbangan badan dan pertuturan individu tersebut. Palsi cerebrum kategori ketiga ialah kategori spastik, iaitu sejenis palsi cerebrum yang paling kerap berlaku di mana otot-otot badan individu tersebut menjadi kaku dan lemah. Palsi cerebrum jenis ini terbahagi kepada 4, iaitu monoplegia yang melibatkan otot sebelah tangan, yang kedua hemiplegia yang melibatkan tangan, kaki dan keseluruhan sebelah badan, yang ketiga ialah diplegia yang melibatkan kedua-dua belah bahagian kaki, dan yang keempat ialah quadriplegia yang melibatkan keseluruhan badan. Terdapat beberapa ciri kanak-kanak yang menghidapi palsi cerebrum. Antaranya ialah sukar berjalan apabila menjangkau usia 18 bulan. Seterusnya, kanak-kanak yang menghidapi palsi cerebrum juga akan bergerak dengan perlahan seolah-olah seperti dia sedang menggeliat. Selain itu,
Kanak-kanak yang mengalami palsi cerebrum juga mengalami otot yang kaku dan kadang-kala mengalami refleks yang berlebihan. Seterusnya, kanak-kanak istimewa ini juga mempunyai perkembangan motor halus yang lewat. Contohnya, dari segi keupayaan kanak-kanak tersebut untuk menggenggam, mencapai, memicit, memulas dan sebagainya. Selain itu, pergerakan kanak-kanak yang menghidapi palsi cerebrum ini kelihatan sentiasa menggeletar tanpa disengajakan atau lebih dikenali sebagai tremor. Seterusnya, kanak-kanak ini juga mengalami kelewatan dalam perkembangan pertuturan. Lain pada itu, kanak-kanak ini juga mengalami kekurangan, keseimbangan dan koordinasi otot, di mana kanak-kanak ini sukar untuk mengimbangkan dirinya untuk berdiri maupun duduk. Ciri-ciri kanak-kanak palsi cerebrum yang terakhir ialah apabila kanak-kanak tersebut selesa menggunakan satu sisi bahagian badannya sahaja. Contohnya dalam video ini, kita dapat lihat bahawa bayi tersebut hanya menggunakan tangan kirinya untuk menggerakkan badannya ketika merangkak. Di Malaysia, terdapat pelbagai pihak yang terlibat dalam memberi penerangan serta kesedaran kepada masyarakat tentang palsi cerebrum. Antaranya ialah GAPS, iaitu Gabungan Ahli Palsi Cerebrum. Yang kedua ialah Persatuan Cerebral Palsy Kuala Lumpur. Yang ketiga ialah Malaysian Advocates for Cerebral Palsy atau MyCP. Antara peranan pihak-pihak tersebut dalam memberi penerangan serta kesedaran kepada masyarakat adalah dengan mendidik orang ramai untuk memupuk pemahaman yang lebih baik tentang palsi cerebrum. Selain itu, pihak ini juga mencegah salah tanggapan dan membetulkan dan mengubah stereotip masyarakat tentang cerebral palsy. Tujuannya adalah untuk membina masyarakat yang lebih empati dengan penghidap cerebral palsy dan bersifat inklusif. Selain itu, pihak ini juga menggalakkan lebih ramai orang untuk menjadi sukarelawan bersama pihak NGO yang bertujuan untuk memberi sokongan dari segi fizikal dan mental kepada penghidap cerebral palsy. Pihak-pihak tersebut juga telah mengambil beberapa inisiatif untuk memberi penerangan serta kesedaran kepada masyarakat tentang cerebral palsy melalui platform digital serta luar talian. Contohnya melalui media sosial, melalui pameran, melalui seminar, melalui kerjasama antara NGO maupun badan kerajaan serta melalui media massa. Kesimpulannya, sebagai insan yang prihatin, kita seharusnya memberi sokongan yang berterusan kepada mereka yang menghidapi palsi cerebrum, terutamanya golongan kanak-kanak. Kita seharusnya memberi semangat kepada mereka untuk tabah dan tingkatkan jati diri serta keyakinan diri dalam menjalani kehidupan seharian. Kita juga perlu memberi mereka peluang untuk menjalani kehidupan seperti manusia yang normal. Atlet Paralimpik kebangsaan kita Rizwan Puzi telah membuktikan bahawa kecacatan fizikal bukanlah satu halangan untuk mencapai matlamat dalam kehidupan. Oleh itu, pendidik seharusnya memberi perhatian dan cuba untuk mencari kekuatan yang tersembunyi di sebalik kelemahan fizikal murid berkeperluan khas ini agar keupayaan mereka dapat ditingkatkan secara optimum.